Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak. Tahu ni. Dah. Tak ada. Saja. Baiklah. Itu ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Oh, sorry. Okey. Astagfirullah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah taala sekalian, kita hadiahkan bacaan Ummul Kitab surah Al-Fatihah kepada junjungan besar ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an, kepada tabi'in dan tabi'in, dan kepada dikhususkan juga kepada diri kita, kepada ibu bapa kita, kepada nenek moyang kita, kepada anak-anak kita. Seterusnya ditujukan juga kepada seluruh umat Islam, baik masih hidup maupun yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan kebaikan daripada surah Al-Fatihah itu, keberkatan daripada surah Al-Fatihah itu memberi manfaat kepada semua yang ditujukan tadi, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah taala sekalian, apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Ya, alhamdulillah, ya masya-Allah tabarakallah. Ya, setelah sekian lama ditangguhkan kuliah kuliah takmil secara bersemuka, dan akhirnya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala menggerakkan hati-hati pimpinan-pimpinan di atas, orang-orang yang bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal umat Islam, melihat kepada kepentingan, melihat kepada keadaan, melihat kepada insya-Allah masyarakat, dan mungkin ramailah dalam kalangan kita ni yang ada mengambil langkah penjagaan, langkah pencegahan, langkah keselamatan, maka akhirnya dibuka kembali rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah. Terlalu banyak kalau kita nak tengok kembali, kalau kita nak sorot balik satu persatu, bermula daripada munculnya wabak penyakit ni, yang mana masjid ditutup, surau ditutup,
Ya, dulu pun kita pernah sebut dulu, masya-Allah tabarakallah, ya, ditutup langsung 3 orang aja yang boleh datang. Ya, langsung tak semayang jemaat, semayang kat rumah ajalah. Ya, lepas tu muncul pula, ya, satu persatu dibukakan, ya, masjid tu 12 orang aja boleh semayang jemaat. Ya, masya-Allah tabarakallah. Ya, lepas tu 30 orang pula, ya, 40 orang pula. Ala kulli hal, itu semuanya adalah ujian, ya, Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, yang kita selama ni ditahan daripada datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita betul-betul ikhlas, ya, menerima ketentuan Allah Taala tersebut? Ke time tu kita sembang aja lebih, ya. Masjid tutup, surau tutup, ni ikut perangai Yahudi je ni. Amboi, dia punya mulut cakap, masya-Allah tabarakallah. Ya, kemudian bila dah dibuka tu, datang tak yang cakap tu? Satu hal lagi tu. Itu semua ujian, tuan-tuan. Ya, Allah Taala sebut umum. Ya, Allah Taala sebut umum dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala perkenalkan 2 benda je. Allah Ta'ala perkenalkan bila mana dijadikan bumi ni, langit ni dan semua seluruh alam ni, Allah Ta'ala perkenalkan 2 benda saja, iaitu satu hidup, satu lagi mati. Satu hidup, satu lagi mati. Dengan 2 benda ni, macam-macam pecahan, macam-macam cabang ujian Allah Ta'ala bagi dekat kita. Sakit pun jadi ujian, sihat pun jadi ujian, happy pun ujian, sedih pun ujian. Jadi tinggal sama ada kita bersyukur, kita redha kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada jemaah, ya, serta pihak pengurusan, ya, Masjid Qaryah Kampung Sawah Sunggala, ya, masya-Allah tabarakallah, ya, atas semangat, ya, untuk kita sama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini dan menghidupkan kembali sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, selama ini kita berkongsi melalui FB Live lah. Ya, saya adakan melalui FB Live, duduk kat rumah, ada satu sudut tu tercorok tu kan. So, sudut kat rumah tu punyalah panih kan, jauh ni kipas. Kipas kalau pandang pasang straight ke muka pula langsung berdengung. Ya, rakaman tu, video tu tak kisahlah, tahan je lah, badan punyalah, ya, basah kuyup lah, yang habis-habis kuliah dalam 30 minit 40 minit. Ala kulli hal, sekarang ni dah masuk dalam mekon balik dah, kan, masya-Allah. Ya, atas keselesaan ini mudah-mudahan Allah Taala memudahkan, ya, ibadah kita serta perkongsian ilmu kita, insya-Allah taala. Dan selama ni juga kita telah berkongsi sampai surah Ar-Ra'd. Kita telah berkongsi sampai surah Ar-Ra'di, lebih tepat lagi suratul Ra'di, ya, suratul Ra'di, sehingga ayat yang ke-7. Ya, selama ni masya-Allah tabarakallah kita telah berkongsi daripada ayat 1 sampai ayat nombor 7 daripada surah Ar-Ra'di pada muka surat 250. Ya, 250. Minta maaf cakap terus terang ya, saya forward ni, saya cover ni. Kalau nak reverse balik, oi memang panjang, tak payahlah ya, tak payah reverse lah. Nanti tuan pengurusi boleh share balik link-link tu apa semua tu, so tuan-tuan boleh rujuk kembalilah insya-Allah. Ya, ala kulli hal, insya-Allah pada malam ni kita menyambung bacaan kita pada ayat nombor 8. Ya, pada ayat nombor 8, masih lagi dalam muka surat 250. Kalau mushaf Resam Osmani yang standard, ayat baris dia 1 2 3 4 5 daripada atas. Okey, 5 daripada atas. Okey, itulah dia ayat yang kita akan mulakan perkongsiannya pada malam ini biiznillah taala. Jadi tanpa melengahkan masa, macam biasalah, ya, kita tengok dari sudut hukum tajwid secara ringkas dan juga waqaf ibtidak sekiranya ada, atas tujuan untuk memudahkan bacaan secara berjemaah insya-Allah taala. Ayat yang ke-8, ya, bermulanya kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Ya, yang ini Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad. Baik. Kalaulah, ya, kan ikutkan ayat ni setakat potongannya daripada Allah, daripada lafzul jalalah sampai tazdad, tak ada bacaan 4 harakat. Ya, tidak ada bacaan yang panjang-panjang lah, mad wajib pun tak ada, mad jaiz pun tak ada. Dengung berapa sangat. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu satu.
Wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Satu saja dengung. Sepanjang-panjang ni hanya satu sahaja dengung. Jadi atas cadangan daripada saya, tuan-tuan, kita tak payah potong lah. Ya, potongan ni walaupun nampak panjang, tak payah potong lagi. Tapi kot ada yang berminat lah. Yang malam ni kita tak payah potong. Tapi kot ada yang berminat, masih lagi nak potong. Boleh ke tidak? Boleh. Dekat mana nak potong? Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Berhenti. Ya, berhenti dekat unsa, perkataan unsa. Baru kemudian kita boleh teruskan wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad. Baik, pada perkataan tazdad, pada perkataan tazdad, bila mana kita waqaf dan itu kita matikan dia dan ada qalqalah besar lah, qalqalah kubra, tazdad. Baik, yang potongan yang terakhir yang lebih nipis, lebih nipis pula, lebih pendek ya, potongan yang ayat ni yang terakhir yang lebih pendek. Wa kullu syai'in indahu. Syai'in tak ada dengung, yang ada dengung pada indahu. Nun sakinah bertemu dengan dal, dengung sebanyak 2 harakat. Ulama-ulama bagi nama ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Indahu bimiqdar. Ada qalqalah pada qaf dan kita tutup perkataan tersebut bimiqdar, ra tebal. Bimiqdar, ra tebal. Berapa harakat nak baca bimiqdar tu? Boleh baca 2, 4 ataupun 6. Kita ambil yang paling simple lah, yang paling pendek lah, iaitu 2 harakat sahaja. Mad arid li sukun, tuan-tuan ya. Okey, jadi itu sajalah. Memang tak banyak nampaknya. Ayat ni nampak macam agak panjang, tapi tak banyak hukum tajwid yang kita nak huraikan ya, dengan lebih mendalam lah dekat sini. Simple saja insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca bersama-sama ayat 8 daripada surah Ar-Ra'di insya-Allah. Ready tuan-tuan ya? 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Cantik. Kita habiskan ayat ni. 1 2 3. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Alhamdulillah ya, selesai ayat ke-8 daripada surah Ar-Ra'di. Baik, kita tengok dari sudut terjemahannya terlebih dahulu sebelum kita keluarkan beberapa perkataan untuk kita huraikan dari sudut tafsir lah ya, dari sudut takwilan dan tafsiran. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Itu terjemahan untuk apa? Allahu ya'lamu. Allah ya'lamu. Allah taala itu mengetahui. Allah taala itu mengetahui. Ma tahmilu kullu unsa. Ma tahmilu kullu unsa. Apa yang dikandung? Apa yang dikandung itu ma tahmilu, setiap perempuan. Okey, terjemahan dalam apps, dalam software yang Haji tunjukkan dekat depan kita sekarang ni, dia terjemahkan unsa itu sebagai perempuan. Siapa yang berminat boleh letakkan satu nota dekat situ, tuliskan setiap betina. Ini bukan guna bahasa kasar ni. Tak. Setiap perempuan boleh, setiap betina. Okey. Orang putih kata female. Ambil cakap bahasa orang putih sekali, female. Alright. Tahmilu kullu unsa, apa yang dikandung oleh setiap perempuan ataupun betina. Wa ma taghidul arham. Terjemahan dekat sini ialah dan kandungan rahim yang kurang sempurna. Tang mana perkataan kurang sempurna? Taghidu. Perkataan dia adalah taghidu. Wa ma tazdad. Wa ma tazdad, dan apa yang bertambah, dan mana-mana ya perkara-perkara yang bertambah pada rahim tersebut, pada kandungan perempuan tersebut ataupun betina tersebut. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu. Wa kullu syai'in indahu, pada sisinya, iaitu pada sisi Allah Subhanahu wa taala, bimiqdarin, ada ukurannya. Setiap perkara ada sukatan, setiap perkara ada panjang pendek, setiap perkara ada berat dan ringan, setiap perkara ada susah dan senang.
Ada tahap-tahap dia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu terjemahan secara ringkas untuk ayat ke-8 daripada suratul Ra'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala sekalian, kita tengok kepada beberapa perkataan ya daripada ayat ke-8 ini. Yang pertama suka untuk saya mengingatkan kembali ya beberapa perkataan perbuatan apa-apa istilah perbuatan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kebiasaannya membawa maksud selalu ya, terutama sekali ya perkataan perbuatan dalam bahasa Arabnya fi'il mudhari'. Saya tak pasti apa dalam bahasa Malaysia ya. Dalam bahasa Arabnya fi'il mudhari', benda yang selalu berlaku, benda yang sedang berlaku ataupun sentiasa berlaku. Macam ni lah saya keluarkan kalimat dia, Allahu ya'lamu. Sebab kita pernah sebutkan benda ni lama dulu, maka kita buat ulang kaji sikit lah insya-Allah. Allahu ya'lamu, Allah Ta'ala itu mengetahui. Ini kata perbuatan tuan-tuan. Allah Ta'ala itu mengetahui. Ya, siapa-siapa yang belajar ya, ambil kelas bahasa Arab ya, tengok basic asas bahasa Arab, dia akan tahu perbuatan ini namanya fi'il mudhari'. Fi'il, saya tulis dalam bahasa orang putih, bahasa Malaysia ni. Fi'il mudhari', maksudnya apa? Sedang berlaku dan sentiasa berlaku. Sedang berlaku dan sentiasa berlaku. Maknanya kalau dalam ayat ni Allah Ta'ala cakap tentang Allah Ta'ala tahu isi kandungan ya, setiap perempuan, setiap binatang-binatang betina yang mengandung, yang ada anak dalam perut dia tu, Allah Ta'ala tu sentiasa tahu 24 jam, apa istilah lagi, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, macam tu lah. Setiap saat, setiap detik Allah Ta'ala tahu tentang perempuan-perempuan yang mengandung dan binatang-binatang betina yang ada anak dalam perut. Tak kisahlah anak ke, telur ke, ya, telur yang hampir menetas ke, Allah Ta'ala sentiasa tahu. Itu yang pertama yang kita nak keluarkan daripada ayat 8 surah Ar-Ra'd ini. Baik, yang kedua ya, Allah Ta'ala menyebutkan kat sini tentang kehamilan. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam ayat nombor 8 ni tentang kehamilan. Kehamilan ni masya-Allah tabarakallah ya, saat yang menggembirakan sepatutnya lah, kebiasaannya menggembirakan kepada siapa-siapa yang berkahwin. Tak kisahlah orang tu Islam ke tak Islam ke, tapi kalau dia berkahwin cara baik, biasanya bila si pasangan yang perempuan tu mengandung, dia patut rasa happy. Yang tak rasa happy ni siapa tuan-tuan? Kalau kita guna istilah bahasa kasar, yang tak suka kepada mengandung ni adalah orang yang tak bersyukur. Okey, orang yang tak suka kepada mengandung ni biasanya orang yang tak bersyukur. Lebih malang lagi orang yang buat dosa. Ini bukan nama hukum ni, saya kata kebiasaan. Kita tengok dalam masyarakat kita sudahlah. Ya, tengok dalam masyarakat kita ya, orang yang tak bersyukur ya, tengok perempuan tu mengandung, dia kata apa? Gugurkan. Wal a'yazubillahi min zalik. Ya, tidak sepatutnya berlakulah untuk manusia yang diciptakan dengan rasa dan naluri kasih sayang ya, masya-Allah tabarakallah. Baik, jadi dalam ayat ni rupa-rupanya Allah Ta'ala cakap tentang mengandung ya, dan Allah Ta'ala gunakan istilah untuk setiap perempuan unsa. Sebab tu dalam ni, walaupun dalam ayat ni dia katakan dikandung oleh setiap perempuan, saya suggest, saya cadang tadi, tuan-tuan tambah satu lagi nota. Tambahkan perkataan betina. Sebab istilah unsa dia umum, bukan khunsa tau. Khunsa yang ada dua-dua tu. Ya, unsa. Kalaulah perempuan manusia, baik Allah Ta'ala guna perkataan imra'ah ataupun mar'ah, samalah. Imra'ah ataupun mar'ah. Ni perempuan manusia perempuan manusia, ataupun nisa. Kan ada surah nisa, kan ada surah An-Nisa. Ni semua ni istilah-istilah ataupun perkataan-perkataan untuk perempuan manusia. Tapi tidak,
Allah Ta'ala guna perkataan unsa, maksudnya binatang pun dia, manusia pun dia, campur satu lagi, jin pun dia juga. Jin pun termasuk. Itu yang ke berapa? Kedua, ketiga. Ya, yang saya boleh kongsikan, yang saya boleh keluarkan daripada ayat nombor 8. Seterusnya, ya, perkara lain yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan tengok perkataan taghid. Ni dalam ayat nombor 8 ni kita ada jumpa perkataan taghid. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Cantik satu istilah yang Allah Taala gunakan. Saya padam yang apa yang dekat depan ni sekarang. Baik, perkataan taghid tak banyaknya dalam Quran, tuan-tuan. Perkataan taghid ni tak banyak dalam Quran. Tuan-tuan boleh tengok. Sekarang ni kita tengok ayat nombor 8 surah Ar-Ra'di, taghid. Okey. Satu lagi, alang-alang tuan-tuan dah buka mushaf kan? Kita tengok kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita keluarkan ayat dia dulu baru kita terangkan perkataan tersebut. Surah Hud juzuk yang ke-12. 11 ke 12 Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kejap tuan-tuan. Okey, surah Hud juzuk 12. Betul lah, juzuk 12. Ayat nombor 44. Muka surat berapa? Muka surat 226. Ya, siapa yang ada Al-Quran boleh tengok muka surat dia di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri tuan-tuan. Ya, kalau mushaf bersama Osmani yang standard lah, muka surat 226. Ayat nombor 44 ni ayat bawah. Ya, ayat bawah. Baris dia 1 2 3. 3 dari bawah. Kira apa? Senanglah nak cari ayat tu. Ya, baris ketiga daripada bawah. Ayat 44 surah Hud, Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, kepada langit dan kepada hujan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mengilhamkan ataupun mengeluarkan perintah kepada bumi, kepada langit. Ya, kepada bumi, kepada langit. Allah Ta'ala kata apa? Waqila ya ardu bala'i ma'ak wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'. Kat sini kita tengok ada perkataan ghidha lagi. Kita keluarkan perkataan dulu, barulah kita huraikan insya-Allah. Ghidha. Okey. Kalau dalam terjemahan ni taghid, taghidu, yang ini ghidha, samalah lebih kurang. Okey. Okey, ni ghidha tu taghidu. Alright. Tuan-tuan, dalam terjemahan yang dekat depan ni, tuan-tuan nampak kandung perkataan dia, terjemahan dia, kandungan rahim yang kurang sempurna. Baik. Saya mulakan dengan satu penerangan mudah insya-Allah. Perkataan taghid ataupun ghidha tu ialah, tuan-tuan bayang ni satu bekas, contohnya ni. Satu bekas ataupun satu tempat. Satu bekas atau satu tempat, dia ada cecair. Dia ada air. Okey? Tak kisahlah apa yang berlaku, cawan ni bocor ke, ada cahaya matahari dekat atas ke, masuk dalam microwave oven ke, ketuhar ke, air tu jadi surut. Perkataan yang lebih tepat dekat sini ialah surut ataupun susut. Surut ataupun susut. S-U-R-U-T ataupun S-U-S-U-T. Itu terjemahan yang paling cantik untuk menerangkan perkataan yang saya tulis kat depan tu. Taghidu dengan apa nama? Allahumma salli ala Muhammad wa ghidha. Ya, wa ghidha. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, melalui satu perkataan yang simple ni sahaja. Ya, daripada satu perkataan yang begitu mudah ni, Allah Taala bagi satu ilmu yang sangat hebat kepada manusia dalam bidang kehamilan. Apa nama tu? ONG. Bukan oil and gas. Apa nama istilah tu? Saya tak ingat dah nama tu. Perempuan mengandung lah. Senang cerita bab perbidanan. Ya, bab perempuan mengandung. Tak ada lelaki mengandung dah. Okey. Jadi dalam bab ini, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak menyatakan setiap perempuan ataupun setiap betina dalam perut dia orang, bila mana dia membawa benih anak, bila mana dia bawa anak, dalam keliling anak tu ada cecair. Dalam perut tu ada anak, dalam perut tu juga ada cecair. Barulah orang-orang kaji daripada ayat ni, oh rupa-rupanya dah macam doktor dah pula nak lukis perut orang perempuan ni pula kan. Macamnya
Boleh macam ni? Okey lah tu. Ada roman sikit, boleh lah. Kan? Ni porut nama bukan pokok. Ni namanya porut. Ya, bila orang kaji daripada perkataan ghidha, ada air ke? Ni perkataan ni surut tadi surut. Ni perkataan ni surut. Surut ni untuk air je. Ada orang guna surut pasir, mana ada. Ya, surut emas tak ada. Susut nilai mungkin, tapi surut ni biasanya untuk air pasang. Air pasang lawannya air surut, ya. Jadi bila Allah Ta'ala gunakan perkataan ni, barulah orang-orang yang mengkaji ayat Quran ni mendapati rupa-rupanya bila seseorang perempuan itu mengandung atau binatang itu mengandung, dia macam ni. Macam mana dalam tu ada baby, ada anak, dan juga ada air. Nak lukis baby tak berarti kan jadi toyol pula, tu baby je lah. Ya, baby je lah. Dalam ni lah ada air, dalam ni lah juga ada anak. Dan bila mana semakin dalam pada ada anak tu, semakin lama air itu akan menjadi semakin kurang. Baby itu pula makin lama makin terasa dia punya tendang. Dia punya tumbuk budak tu berpusing ke atas ke bawah sampai bidan kata apa? Ini uri turun pula dah. Macam mana nak tawarkan uri turun tu? Orang-orang pakar dia tahulah. Ya, orang yang mahir ni tahulah. Ini sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi clue sebenarnya tuan-tuan. Dalam perut perempuan mengandung dia ada air. Itu paling simple lah yang kita boleh belajar daripada perkataan waghidha ni tadi. Ya, waghidha ni tadi. Baik, ini yang pertama. Dia tak habis lagi ni. Ni satu Pertama sekali, orang yang mengandung manusia dan binatang-binatang mamalia. Manusia dan binatang-binatang mamalia, iaitu binatang-binatang berdarah panas. Bila mana dia mengandung, dia bunting, dalam perut dia ada baby dan ada cecair. Baik, itu satu. Yang kedua, ya, Allah Ta'ala kata taghid dan lawannya tazdad. Sengaja Allah Ta'ala sebutkan dua-dua perkataan. Ya, taghid berkurang, tazdad bertambah. Baik, apa yang bertambah, ada yang berkurang. Perkataan yang ringkas, perkataan yang simple, tapi rupa-rupanya banyak benda yang Allah Ta'ala nak ajar kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya bagi satu fakta ringkas sajalah ya. Satu fakta simple sangat insya-Allah. Bila mana seorang perempuan mengandung, ya, bila mana orang perempuan mengandung, dia mesti cukup zat, betul? Ya, tak kisahlah bidan kampung ke, misi pakar dekat hospital ke, tak kisahlah mana-mana level, mana-mana peringkat pun, orang perempuan dia akan nasihatkan, orang perempuan mengandung mesti cukup zat, betul? Alhamdulillah. Apa jadi kalau kurang zat? Apa akan jadi kalau perempuan yang mengandung itu mengalami kekurangan zat? Contoh yang paling simple, paling senang untuk kita ingat, yang ni kita ni boleh pesan kat orang rumah lah, mana-mana yang ada rumah yang boleh boleh dapat baby lagi insya-Allah kan, ataupun yang cucu masing-masing, anak masing-masing nak beranak tu insya-Allah ya, boleh pesan lah ni. Ya, pesanan yang simple saja, banyak diulang oleh misi-misi ni sebenarnya. Antara zat yang paling ramai orang ambil ringan ialah vitamin C. Mudah aja. Saya ambil benda yang paling mudah. Vitamin C. Vitamin C ni adalah dia punya sumber pun banyak lah. Buah limau lah, buah oren lah, ya, sayur-sayuran lah, carrot lah. Tak kisah tu, kita tak nak bincang yang itu. Tapi apa masalahnya kalau perempuan mengandung, dia kekurangan vitamin C. Satu vitamin ni saja tuan-tuan kekurangan vitamin C. Bila orang perempuan yang mengandung kurang vitamin C, dia akan kurang, dia punya peringkat-peringkat itu, dia akan kekurangan sel darah merah. Dia akan mengalami kekurangan sel darah merah. Saya kena tulis perkataan ni, nak kaitkan dengan perkataan taghid. Ya, sel darah merah. Saya nak tanya tuan-tuan, darah ni marah pula. Sel darah merah. Ya, darah ni cecair ke daging? Darah ni cecair ke daging? Cecair. Darah ini cecair. Dekat sini dah boleh menunjukkan Allah Ta'ala guna perkataan taghid. Ya, kurang zat akan berlaku kekurangan sel darah merah. Darah tak cukup dah tu. Bahasa mudah, darah tak cukup.
Selepas tu dia tak habis kat sini saja. Ya, apa yang berlaku kepada ibu, apa masalah berlaku dekat ibu akan berlaku juga dekat anak. Bila si ibu ni berlaku kekurangan sel darah merah, dia akan jadi seterusnya apa yang doktor-doktor panggil anemia. Saya tak main nak menerang ni tu, tapi anemia tu kurang sel darah merah lah tu. Tak apalah, kita lajukan aja lah istilah-istilah ni ya. Kurang sel darah merah dipanggil sebagai anemia. Apa berlaku kalau si ibu ni mengalami anemia yang teruk? Si anak tahap kecerdasan otak anak itu akan menyusut. Saya ulang. Tahap kecerdasan otak, maksudnya perkembangan otak anak tu nanti dia akan menyusut, dan tak mustahil IQ dia akan kurang. IQ dia akan, saya lebih istilah yang lebih tepat, menyusut. Tahap kecerdasan anak akan susut. Daripada benda-benda satu perkataan saja tuan-tuan. Ya, daripada satu perkataan saja kita jumpa perkataan benda-benda ni semua. Tarid, sel darah merah kurang, dia akan membawa kepada anak ni tahap kecerdasan dia nanti, tahap kebijaksanaan dia, kemampuan dia nak berfikir, ya, sel-sel dalam otak dia nanti akan menjadi susut. Itu yang jadi budak-budak ada masalah pembelajaran dekat sekolah. Itu dia tuan-tuan. Ya, daripada satu perkataan ni Allah Taala ajar sekian banyak ilmu kepada orang-orang yang mengkajinya. Masya-Allah, tabarakallah. Ya, dan juga yang hujung tu simple. Yang hujung tu mudah. Ya, yang ini agak detail, agak terperinci. Untuk perkataan tazdad, yang ni ulama tafsir tak bahas panjang-panjang lah. Ya, dia kata ada juga dalam kalangan ya ibu-ibu yang mengandung, anak dia pula, ibu tu dah kurus dah, anak dia pula terlebih besar. Ada. Ya, tazdad ni maksudnya bertambah. Ya, tazdad ni simple je terjemahan dia, maksudnya bertambah. Yang ini macam-macam boleh berlaku. Ibu tu dah habis kering dah, kurus kering dah. Tengok-tengok anak dia lahir-lahir 4 kilo. Lahir-lahir 5 kilo. Memang habis disedut zat-zat daripada si ibu tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Ataupun juga selain daripada itu, ulama-ulama tafsir ada juga mengatakan standard perempuan mengandung 9 bulan. Tiba-tiba dia bertambah jadi berapa? 10 bulan contohnya. Ya, ada yang kadang-kadang sampai 11 bulan, 12 bulan dan sebagainya. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu antara perkara-perkara huraian-huraian yang kita boleh kongsikan daripada ayat 8 surah Ar-Ra'd. Ya, baik. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dekat sini, mana ayat tadi? Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan Allah Ta'ala menutup ayat yang ke-8 ini dengan satu pernyataan umum. Setiap perkara, tak kisahlah berkenaan dengan kehamilan ke ataupun tentang hidup mati, yang mana-mana